saya Gopinathan Anarki Balasubramaniam. Jawatan saya dalam syarikat, pengarah syarikat lah. Nama syarikat saya Gopi Travel Tour 19. Syarikat ni tubuh pada 2007. Tapi semula permulaan syarikat Gopi Travel, saya sebelum tu saya dah berniaga dah atas nama syarikat Gopinathan lah. Lepas tu ada peluang buka syarikat pada tahun 2007, saya telah buka syarikat Gopi Travel Tour 19. Cabaran bagi saya untuk permulaan perniagaan ni, yang pertamanya dari segi pinjaman untuk bank lah, sebab syarikat baru tumbuh kan. Nak dapat pinjaman, nak beli bar baru tu agak sukar lah. Untuk mendapatkan bar baru, kalau nak beli macam bar lama tu, keselesaian penumpang tu tak ada, memang sukar lah. Dan paling bagi minimum dan paling maksimum bagi saya tu, masalahnya pinjaman lah. Untuk cabaran tu saya lah. Dan kedua, nak dapatkan depo parking bas. Itu dua cabaran. Dengan bengkel sendiri, kita ada bentuk dengan bengkel lah. Apabila tak ada bengkel, kita nak pergi repair, kita kena tunggu kat bengkel orang berjam-jam. Perkhidmatan yang disediakan Gopi Travel ni, yang pertamanya pakej pelancongan. Dalam masa pakej pelancongan tu ada juga menyediakan penyewaan bas untuk orang yang nak menyewa lah. Contohnya pergi kenduri kendara ataupun program sekolah, program jabatan. Jadi perkhidmatan penyewaan, perkhidmatan pakej pelancongan, dan ada juga jual pakej untuk penerbang kapal terbang lah, tiket penerbangan. Dan dalam sama tu pihak syarikat pun mempunyai hotel sendirilah. Sebelum saya menubuhkan syarikat 2007 ni, saya sudah ada meniaga bas juga. Tapi atas nama persendirian lah, Gopinathan lah. Nama dasar syarikat Gopinathan, dan mempunyai 3 buah bas lah. 3 buah bas. Semasa saya meniaga menggunakan perkhidmatan bas sekolah, dan pada Sabtu Ahad tu kita menggunakan untuk rombongan. Dalam masa perniagaan tersebut, saya telah terfikir harus kena buka satu syarikat travel agency, dan apabila ada travel agency, sekurang-kurangnya dapat harga daripada hotel, dapat harga booking hotel, dapat harga yang lagi murah. Dan dalam masa sama tu saya dapat juga memberi peluang kepada orang ramai untuk dapat bekerja. Kalau masa dulu Gopinathan tu saya saya menguruskan sendiri, tak pakai pejabat, tak ada orang. Bila saya buka syarikat ni, sekurang-kurangnya ramai juga yang saya dapat memberi peluang, dan dapatlah menyokong orang tempatan ni memberi kerja kan. Bagi saya persaingan tu memang ada. Okay? Dalam kawasan Simpang Petang ni pun banyak syarikat. Bukan satu syarikat. Dalam kawasan yang kecil yang begini pun ada dekat sampai 5-6 syarikat. Tapi yang pentingnya servis pada customer. Dapatan apabila customer datang ke office, layanan kita dengan customer, dan selepas balik kita pihak syarikat ada juga bertanya pada penyewa tersebut ada apa-apa usul tak, ada apa-apa masalah tak daripada pihak syarikat. Dan kalau ada, kita akan panggil pemandu tersebut, kita akan bertanya apa masalah tersebut, dan kita berbetulkan keadaan semasa itu. Kedua, bas arus bas baru. Dan cik boleh nampak yang ada bas yang ada sekeliling kita ni semua bas yang tak lebih daripada 5 tahun. Jadi kita selalu kalau boleh kita akan tiap-tiap tahun atau 3 tahun sekali itu kita akan tukar bas baru. Bas hanya SPD bagi pada pengusaha bas hanya 10 tahun plus untuk 2 tahun 12 tahun boleh bas persiaran digunakan untuk tujuan berjalan. Tetapi dalam masa sama tu pihak syarikat tidak gunakan bas tu sampai ke 12 tahun. Pihak syarikat bila tempoh 5 tahun ke 6 tahun, pihak syarikat dah tukar bas baru. Bukannya bas tu tak elok ataupun tak bagus, tetapi pihak syarikat memang dah ambil inisiatif untuk menukar bas baru. Salah satu sebab kita dapat memberi servis yang lebih baik. Dalam 5 tahun dah banyak. Contohnya bas double deck. Bas double deck ni sekarang siap ada peti ais, ada air panas, ada setiap cushion itu ada USB charge, ada wifi, dan cushion 2+1. Okey.
Jadi mana kita bagi bas tu sekali sama penumpang, bila penumpang tu balik dia dah tak nak lagi bas lagi. Jadi kalau macam kita orang macam bas Aberdek ni kita pinjam dalam 7 tahun. So dalam tempoh 7 tahun kita pinjam dengan harga bas dalam 800,000 lebih, beli bas dah 900,000 dengan harga pinjaman 800,000, cukup dalam 7 tahun kita dapat beli bas, kita dapat bayar hutang daripada kos yang kita pinjaman tu setiap bulan. Dalam tempoh bayaran 7 tahun bas tu kita akan jual sekurangnya, contohnya dalam masa akan datang 7 tahun harga bas ni mungkin dalam 400,000 ke 350,000. So bila saya jual 350,000, sekiranya masa bisnes tu selama saya berniaga 7 tahun saya dapat bayar hutang, mungkin ada untung dalam masa 7 tahun tu, tak mungkin ada bulan yang kita tak ada untung. Kalau ada bulan kita jalan pun minimum pun dapat jalan. So pada duit keuntungan tu dan dibahagi dengan bahasa kita jual tu, keuntungan tu kita ambil plus untuk tukar bas baru. Sebab contohnya bas panjang macam bas yang 44 ni kan, beli 500,000 Scania. Dalam 5 tahun lebih kurang kita boleh jual dalam 200 ke 220,000. So kita dah bayar hutang, kita dapat cash flow 220,000. So kalau kita pinjam 400,000 bas baru, kita masih ada untung lagi 120,000 untuk pusing. Keseluruhan bas yang saya ada sekarang ni lebih kurang dalam 40 biji lebih lah. Perancangan syarikat dalam untuk perkhidmatan bas pelancongan ni, abang kata cik tadi itu memang betul lah. Tak mungkin benda ni tak digunakan, perkhidmatan ni tak gunakan pada orang lain. Sentiasa orang guna. Yang pentingnya pihak syarikat harus membuat sesuatu supaya customer yang ada tu boleh bertambah ataupun untuk macam mana. Sebab apa, dalam kawasan perkampungan ni mula-mula saya berniaga hanya saya ada sebuah bas. Dalam tempoh 20 tahun sekarang saya ada banyak ni bas untuk saya. Dan setiap kali permintaan saya pun kalau bila musim dia penuh memang tak cukup bas. Sebab marketing yang kita buat, kita tak ada keluar daripada kawasan daerah Jelebu dan Jepun. Cuma kita buat dalam kawasan ni saja. Sekiranya kalau saya ada seorang marketing, kalau saya pergi cari market dekat Johor, kat Melaka macam tu, kemungkinan saya kalau ada 50-60 biji bas ada pun mungkin boleh saya. Dalam masa tempoh yang terdekat ni pun kita pun cari, sebenarnya kita nak ada cadangan nak buka cawangan di Serban dan kelulusan daripada Kementerian Pelancongan pun dah ada. Tapi sebab kita ada buat projek Maybas ni, so kita slowkan, kita settlekan pasal Maybas ni sebab dia memang kerjaan ni projek daripada kerjaan. So banyak dia punya benda-benda yang saya kena settlekan. Jadi saya dah slowkan. Dalam masa terdekat ni kemungkinan kita nak buka cawangan di Jempol lah. Maybas ni sebenarnya ikut perancangan Datuk Najib lah, Datuk Seri Najib itu. Maksudnya dia hendak menyediakan perkhidmatan pengangkutan awam yang terbaik di Malaysia lah. Itu strategik dia untuk itu. Dan dalam masa sama tu macam saya kat Gopi Travel mempunyai bas dia sendiri, namakan Gopi Travel untuk bas berhenti laluan Bahau, Simpang Pertang, Bahau, Kuala Pilah, Serban. So dalam masa sama tu pihak syarikat telah dipanggil beberapa kali pada pihak SPD untuk tanya pasal untuk bas berhenti ni. Dalam masa tersebut tu pihak syarikat telah dipilih untuk laluan Maybas yang Bahau, Batu Kikir, Kuala Pilah, Seremban dan Bahau, Kuala Pilah, Seremban. Dan dia beri bayaran daripada SPD sendiri ikut per kilometer. Saya sudah start, kita orang start daripada bulan 8 dah. 1 hari bulan Ogos tadi sampai hari ini kita dah start. Jadi buat masa sekarang ni kita dah jalan lebih kurang dalam 8 biji bas lah. Dan dengan bas pay tu ada 10 biji lah untuk Maybas lah. So banyaklah ada yang kita nampak bagus lah. So kalau dulu kita nak jaga collision, bila Maybas ni dia ada timing dia, timing tu kena jalan. Jadi sekurang-kurangnya dalam masa sama tu orang awam tu tak payah takut.
cukup time bas ada 20 minit ada bas, 20 minit ada bas. Sebab itu dah ikut daripada spek daripada SPD. Jadi baguslah benda perancangan kerjaan tu untuk buat MyBus. Sebenarnya yang mencabarnya bas berhenti. Sebab bila pihak syarikat menguruskan 3 tahun untuk bas berhenti yang sebelum SPD ambil alih itu, pihak syarikat memang mengalami kerugian. Dan pihak syarikat pun pernah menghantar klaim dengan SPD untuk mendapatkan dana tersebut, tapi keadaan ekonomi yang kurang baik ini memang sukarlah dapat. Itu sebab kerajaan memilih kita mendapatkan laluan untuk MyBus tu supaya dapat membantu operator macam saya lah untuk buat yang untuk mengendalikan bas berdiri. Tapi kalau ikut pada dasar buku, pihak syarikat mengendalikan MyBus laluan TTNA, TTMB itu memang memberi keuntungan, dan SPD memang membantu pada operator-operator macam kita orang ini untuk operator bas berhenti. Cuma kerjaan membantu pada orang awam. Sedangkan apa collision yang kita dapat daripada laluan tersebut dalam 60,000 ke untuk 2 bulan yang kita operasi, 60,000 ke 60,000 bulan 8, dalam bulan 7, dalam bulan 9, dalam 70, dan benda tu tidak ada keuntungan pada SPD. Malahan kerjaan mengeluarkan duit untuk membantu operator, dalam masa sama tu memberi servis untuk orang awam. Sepintas lalunya daripada Jempol sampai ke Seremban, separuh Negeri Sembilan, bukan dengan separuh, keseluruhan di Negeri Sembilan ni dibantu oleh SPD. Dan kalau bila daripada segi ekonomi tu memang kita terasa jugalah. Sebab apa, dulu macam contohnya sekolah, MRSM, kolej, dia menggunakan bas kita setiap hari Jumaat, ada sembahyang Jumaat, 2 bas, 3 bas, lepas tu guna untuk pergi berjalan. Bila dengan kegawatan ekonomi ni ada kurang jugalah, menjejaskan jugalah sebab penggunaan bas tu kurang. Macam sembahyang Jumaat, lepas tu dia guna 2 bas, dia guna 1 bas. Jadi kuranglah benda tu, memang syarikat pun ada juga rasa kekurangan. Jadi benda tu tak boleh nak bukan, itu keadaan semasa kan. Jadi harus kita menjalani jugalah. Untuk dari segi satu tu, untuk yang ke depan tu, macam saya sebagai pengarah syarikat, saya telah berusaha untuk mengurangkan kos-kos dari segi kos perbelanjaan yang sepatut saya kurangkan. Jadi mana boleh jimat tu, dari segi mana saya boleh jimat tu, saya jimat lah. Saya terpaksa saya cut jugalah. Kalaunya SME Bank ni, kalau sekiranya tiada SME Bank ni, memang agak sukar juga bagi saya. Sebab apa? Dari segi sektor untuk tanah yang saya depo parking ni, tanah ni saya dibiayai oleh SME Bank dalam pinjaman 810,000 pinjaman. Kalau ikutkan tanah ni, kalau nak beli ikut pada bank-bank yang lain di Malaysia ni, saya tidak boleh dapat daripada 50 ke 45% saja pinjaman daripada harga yang asal. Tapi bila saya perhubungan saya boleh bersiaga saya dengan SME Bank, SME Bank telah memberi galakan dan memberi dorongan pada saya boleh mendapat pinjam 810,000, dan dalam tu dapat bagi juga dapat pinjam modal kerja. Jadi sepokoknya saya dapatlah beli tanah ni. Sekiranya kalau tak dapat SME Bank memberi pinjaman untuk membeli tanah tersebut, memang saya tak boleh dapat membeli tanah ni. Sebab apa? Harga industri. Jadi rasa SME Bank tu selalu membantulah. Kalau tak ada SME Bank memang sukar juga. Orang mana nak bagi pinjaman nak buat pejabat. Jadi itu cerita lah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda menonton Sukses. Anda sudah melihat bagaimana usahawan Malaysia dan saya sebagai orang yang pernah tinggal di Kuala Pilah, orang Bahau,
memang hebat. Dan kalau beliau boleh melakukannya, tentunya kita mahu melihat pada ramai lagi usahawan kecil dan sederhana melakukan perkara ini. Dan kali ini saya nak melihat pada kualiti dan juga semangat bakat yang perlu ada pada seseorang usahawan. Oleh itu, saya gembira bersama saudara Wan Zainuddin, Wan Muda, pengarah pengurusan modal insan kumpulan SME Bank. Cik Wan, saya nak terus pergi bahawa bila kita masuk perniagaan jadi usahawan, dia tidak ada sesuatu acuan atau template sahaja, buku kita boleh ambil tengok macam mana kita nak buat perkara ni. Seorang usahawan tu perlu boleh dilentur mengikut kehendak ekosistem dan apa yang perlu untuk perniagaan. Dalam konteks itu, tentunya sebagai sebuah institusi DFI ataupun institusi pembangunan kewangan ini, bagaimana Cik Wan melihat kepada kualiti yang perlu ada pada kemahiran ataupun bakat usahawan, kerana tentunya sejak bermulanya SME Bank sudah ada pola-pola yang boleh dilihat pada kualiti usahawan-usahawan SME atau PKS yang berjaya. Pada pendapat saya, usahawan-usahawan PKS terutamanya pada masa sekarang mereka perlu berubah ke arah di mana sekarang ini bukan sahaja kita perlu menggunakan inovasi, bukan saja kita perlu menggunakan teknologi, malah sekarang ni cabaran-cabaran yang dibawa oleh industri 4.0 perlu menjadi agenda utama usahawan-usahawan sekiranya mereka ingin berjaya. Dan pada pendapat saya, penggunaan teknologi adalah menjadi perkara utama. Apa yang menghalang perubahan ini berlaku dengan licin dan lancar? Kerana kita tahu kadang-kadang kita senang bercakap pasal perubahan, tapi nak lakukan perubahan itu agak susah. Kerana perubahan juga bermaksud ada kerisauan, ada gangguan kepada cara yang sudah biasa. Dan untuk bergerak daripada satu hala tuju ke hala tuju lain, kadang-kadang itu menimbulkan masalah. Contohnya kalau seseorang usahawan itu biasa melakukan cara yang sama selama 5 tahun, tiba-tiba kena buat cara yang begitu berbeza, tentunya ia menimbulkan pelbagai halangan mental, perasaan dan juga realitinya. Untuk berubah, usahawan pertamanya perlu mempunyai satu mindset yang baru, mindset yang tidak takut untuk mencuba teknologi dan tidak takut untuk membuat perubahan inovasi terhadap bukan sahaja produk, malah juga kepada bagaimana mereka membuat pemasaran terhadap produk-produk mereka, dan juga dari segi pembangunan sumber manusia, pembangunan modal insan. Bila kita nak berubah tu, kita kena belajar sepanjang masa lah. Ada orang ingat dia pergi universiti, keluar dapat kawan jadi pegawai eksekutif, maka berhentilah pembelajaran. Tapi dengan industri revolusi 4.0 dan sebagainya, banyak benda yang terpaksa dibelajar semula. Kata orang putih tu, we have to unlearn, relearn dan continuously lifelong learning. Pembelajaran sepanjang hayat ni, tapi nak unlearn tu, nak ubah. Dulu kita percaya kita belajar macam ni, sekarang dah tak boleh pakai, kena buat cara baru tu. How difficult? Sejauh mana senang atau mudahnya tu? Perkara ini bukanlah satu perkara yang susah untuk dilakukan. Yang pertamanya, pihak syarikat ataupun pihak majikan perlu percaya kepada kemudahan pembelajaran berterusan ataupun continuous learning yang perlu disediakan kepada pihak pekerja. Di sini pihak syarikat tidak boleh merasa takut ataupun kedekut untuk menyediakan dana, menyediakan fund supaya pekerja-pekerja, talent yang ada boleh dihantar untuk sesi-sesi training dan juga sesi development, bukan sahaja dari segi skill,
dari segi kompetensi, malah juga untuk leadership development. Dua perkara itu, skill, kemahiran, kompetensi dengan kewibawaan kepimpinan, leadership. Macam mana SME Bank mengambil elok tentang perkara ini, kerana biasanya usahawan akan terdedah langsung kepada pegawai-pegawai SME Bank. Kadang-kadang usahawan ni mereka tak datang dalam bentuk yang sempurna. Idea ada tetapi ada benda lain tak ada, atau benda lain ada, idea kurang sikit. Jadi bagaimana nak memberikan kewibawaan kepada pekerja SME Bank untuk nampak potensi yang ada pada PKS? Kami menekankan program learning dan development untuk pegawai-pegawai kami supaya mereka ini dapat memberikan khidmat nasihat, dapat memberikan bimbingan kepada pengusaha-pengusaha PKS supaya mereka dapat berjaya. Program-program yang kami lakukan adalah menjurus kepada certified program. Contohnya business counselling program, certification in Islamic finance, supaya pegawai-pegawai kami bila mereka berhadapan ataupun apabila mereka menyampaikan perkhidmatan mereka kepada pelanggan-pelanggan kami, mereka mempunyai keupayaan untuk memberi khidmat nasihat kepada pelanggan dari segenap segi, bukan sahaja terhadap perkara yang berkaitan dengan produk ataupun marketing, malah dari segi pengurusan keuangan dan juga debt management. Ada yang melihat bahawa ya, bagus kalau kita tahu perakaunan, kita tahu kepada pemasaran, tapi lebih banyak lagi sekarang disebut tentang EQ, emotional quotient itu, ataupun soft skill, kemahiran yang tidak begitu nyata tapi sifat halus yang begitu penting. Bagaimana melihat pada perkara itu, kerana usahawan pun kena ada tu, mereka yang bekerja di DFI ataupun di SME Bank tentunya juga perlu ada untuk faham. Kedua-dua belah pihak, kami di SME Bank dan juga usahawan perlu mempunyai kemahiran soft skills ataupun EQ ini, di mana sekarang ini kita bukan sahaja membuat sesuatu kerja yang desk bound. Kita perlu keluar, kita perlu berjumpa dengan pelanggan, malah kita juga menggunakan banyak medium lain untuk kita menyampaikan perkhidmatan kita kepada pelanggan. Tapi penggunaan teknologi tidak menyekat untuk seseorang itu untuk berjumpa secara bersemuka tu lebih bagus. Ya. Dalam konteks itu, dua perkara, iaitu kepelbagaian dan inklusiviti, itu begitu diterapkan dalam belanjawan negara setiap tahun pun masuk dalam polisi dan sebagainya. Bagaimana SME Bank memastikan bahawa warga kerjanya mempunyai pendekatan itu pada semua usahawan yang ada, kerana kita bukan saja nak lihat pada PKS yang ada, kita juga nak memberi inspirasi pada usahawan yang baru nak keluar universiti dan sebagainya menjadi usahawan. Budaya inklusiviti yang berkesan adalah penting, kerana kita perlu mempunyai komunikasi yang terbuka, komunikasi yang telus untuk kita menyampaikan kepada masyarakat, terutamanya pelanggan, berkaitan apa yang kita boleh tawarkan. Ya. Pengurusan diversity sekarang ini telah menjadi semakin penting, kerana kita mempunyai pekerja-pekerja yang datang daripada berbagai generasi, latar belakang. Kita mempunyai pekerja yang daripada
baby boomers, generasi X, generasi Y, dan sekarang ni generasi Y juga telah mula masuk ke alam pekerjaan. Itu yang best ataupun sedapnya berbincang dengan SME Bank kerana mereka melihat kepada semua latar belakang yang ada. Terima kasih banyak Saudara Wan Zainuddin. Terima kasih. Saudara Wan adalah pengarah pengurusan modal insan kumpulan SME Bank. Saya nak mengucapkan secara pribadi terima kasih kepada Gopi Travel kerana mengibarkan bendera Bahau Pulau Bilah. Itu penting ya. Tempat yang nampak jauh tetapi sebenarnya mengeluarkan perkara yang hebat. Anak-anak kampung semua boleh dibawa bekerja sekali. Tak payah nak ambil kerja luar dan sebagainya. Tahniah kepada Gopi, tahniah kepada SME Bank. Sukses selalu bersama Astro Awani setiap Jumaat 8.30 malam. Thank you so much.